Soalan berkenaan bincangkan sistem pemerintahan ketenteraan yang diamalkan di Thailand selepas revolusi Thailand 1932 hingga 1945. Untuk pengetahuan, sebelum revolusi Thailand mengamalkan monarki mutlak dan raja menentukan perjalanan pemerintahan. Namun selepas revolusi Thailand 1932 telah menandakan berakhirnya sistem beraja mutlak. Terdapat 3 jenis sistem pemerintahan ketenteraan. Pertama, melalui kebangkitan golongan tentera semasa pemerintahan Pia Manokpakron. Pia Manokpakron telah melantik Pridi Panomyang iaitu sebagai Panomyong sebagai Menteri Keuangan, dan beliau melantik dirinya sebagai Perdana Menteri. Namun berlaku perselisihan dan Pridi dituduh sebagai orang yang berfahaman komunis dan dipaksa meletak jawatan. Oleh hal yang demikian, Pia Manokpakron telah menjadi orang yang berkuasa dan bertindak secara agresif. I'm your king. Ini merupakan dasar-dasar dan perkara yang telah dilaksanakan oleh Pia Manokpakron. Pertama, Dewan Perundangan ditangguh, pembentukan parti politik dilarang, pengenalan akta komunis untuk memenjarakan ahli komunis selama 10 tahun, surat khabar ditapis dan akhbar yang mengancam kedudukannya akan ditutup, dan seterusnya rancangan ekonomi Pridi dilarang. Hal ini menunjukkan bahawa Pia tidak melaksanakan sistem demokrasi sewajarnya. Seterusnya beralih kepada sistem pemerintahan Pia Bahol. Pia Bahol telah merampas kuasa daripada Pia Manokpakron melalui tenteranya. Pia Bahol melantik dirinya sebagai Perdana Menteri dan melantik semula Pridi Panomyong menjadi Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Peranan Pia Bahol ialah mengadakan pilihan raya untuk kali pertama di Thailand pada November 1933 dan 74 kursi dipertandingkan. Melalui pilihan raya tersebut, Pia Bahol telah menang pilihan raya yang dibantu oleh Pridi dan Songkram. Pia Bahol telah melaksanakan beberapa dasar, antaranya dasar dan pembaharuan, antaranya kerajaan wilayah disusun semula, kebebasan akhbar disekat dan parti-parti politik dilarang. Dan yang terakhir ialah pemerintahan diktator ketenteraan di bawah Pibun Songkram. Pibun Songkram seperti pemimpin-pemimpin yang lain melantik dirinya sebagai Perdana Menteri dan beliau bersifat diktator. Pibun Songkram mendominasi politik Thailand disebabkan oleh kerjasama dalam bidang ekonomi, politik dan sosial dengan kerajaan Jepun. Dan beliau juga menyekat dan menghapuskan komunis melalui bantuan Jepun. Pibun Songkram telah melaksanakan pembaharuan politik, ekonomi dan sosial. Pibun Songkram menunjukkan nasionalisme melampau. Beliau menyatakan bahawa penguasaan ekonomi asing tidak patut diadakan di Thailand, iaitu menentang penguasaan ekonomi asing. Seterusnya dasar anti-Cina dan anti-komunis, galakkan pelibatan masyarakat tempatan dalam perdagangan dan menukar nama Siam kepada nama Thailand, iaitu bumi yang bebas. Seterusnya, Pibun Songkram bersifat diktator dan kuku besi. Hal ini dapat dilihat melalui dasar negara diluluskan dalam Dewan Perundangan tanpa sekatan. Angkatan laut sangat penting di negara Thailand. Kempen hubungan rakyat dengan tentera dieratkan dan mengikut model fasis. Jadi ini merupakan sistem pemerintahan ketenteraan yang diamalkan di Thailand selepas revolusi Thailand.